Bidan make sure meeting room tu allow jangan lock. Dah. Saya check lagi sekali. Okay, dah. Done. Dah okay. Okay, so saya pun record juga So yang first ni Mida tukar pada akak dululah sebab akak akan show yang video tu. Zakiah kan? Okay, done. Okay, kita cuba play yang video tu, nak tengok keluar suara tak? Okay. Keluar kan? Keluar tak? Keluar. Keluar, okay, good. Okay. Kita tunggu. Okay. Selamat datang cikgu yang baru masuk. Pukul 9 tak ramai lagi. Ni. Kak Zek? Ya? Dengar saya kan? Dengar? Bergema tak? So far tak. Okay. Sekarang kalau Kak host maksudnya kejap adakah partisipan minta permission ke akak ke macam mana? Cuba akak check dekat akak punya setting waiting tak kat meeting room? Tak ada. Waiting room tu tak ada. Enable kan? Disable kan? Disable. So, okay lah. Okay. Okay. Tak masuk lagi nampaknya. Itulah. Kita tunggu sekejap. Cikgu Rabiatul daripada sekolah mana ya? Hello, Assalamualaikum. Salam. Alah. Ya, baru pergi tengok kat komputer ni tadi dekat bawah. Okay. Saya daripada MRSM Muka di Oh, Sarawak. Jauh. Ya.
Okay, merasa muka. Cikgu baru ya? Baru jugalah 10 tahun. Baru juga. Okay, oh lama juga tak tu. barulah. Tak baru. Dah banyak pengalaman tu. Betul. Baru juga ajar bio sebenarnya. Oh, baru berapa tahun cikgu? Budak SPM yang saya ajar tahun ketiga lah. Tahun ketiga. Cikgu. Oh, yang ada mesej saya ke Cikgu Adawiyah? Ya, saya. Oh, okay. Saya save as a Cikgu Adawiyah. Ya. Okay. Welcome. Thank you. Cikgu Narinda daripada mana? Hello, saya dari SMK Ceras, Kuala Lumpur. Oh. Mesti cikgu otai ni. Si senior ni. Ya, quite. Dah 20 tahun dah mengajar. Wah, dah lama. Lebih 20 tahun. Boleh berguru lah lepas ni. Kami boleh I nak berguru. sekarang ni. I nak berguru dengan you all. Oh, no problem. Sharing. Share. Yes, sharing. Thank you for the session. Okay. Tapi itulah kita nak tunggu sampai pukul berapa ya? Baru pukul 9. Yes. Kak Z share balik yang tadi tu Mida eh? Okay. Ayah. Akak dah check setting memang tak disable kan Kak? Tak ada apa? Waiting room tu tak disable kan? Ke enable? Kalau ikutkan dia tak hijau lah kan patutnya kan? Atau Kak tukar dulu Kak Mida? Sebab tak ada, memang tak ada. Betul lah kot. Sebab tak ada sesiapa yang bagi tahu tak boleh masuk ke apa ke kan? Maksudnya tak ada masalah lah. Yalah, risau pula. Betul lah. Nak tunggu sampai pukul apa? 9.10 boleh? Boleh cikgu? 9.10? Ya, boleh juga kalau kita mula. Kita bagi time sikit boleh tak? Kita baru 2 orang je ni yang masuk. Kita bagi Okey, sampai boleh je. 9.10 Ya. 6 minit lagi. Kalau tak ada kita on je lah. Kat sekolah tadi ada kucing comel. Dia ada anak. Macam apa? Jantan. Dia punya mak dia ada hitam kat sini. Dia punya anak macam apa? Jantan. Sebab tu tak tahu macam jantan. Sebab dia jantan kecil. Kucing apa? Why? Dia dah goyang. Dia nak cabut. Iya.
cari gigi sampai sebelum cabut. Pasti ingat macam ada benda yang lekat waktu solat tu betul. Waktu bila benda terkeluk. Waktu raya pula waktu puasa. Pasti ingat makanan melekat ke aku ni. Ini mana ni? Dah. Wah, buat lah. Dia cakap dia kata, buat kali. Ya. Belum kau cabut. Ya. Ustaz Syakir. Okey lah, special. Yang pun. Assalamualaikum Ustaz Syakir. Salam. Semalam you all menunggu lama tak? Apa dia Kak Zaid? Tak, semalam menunggu lama tak? Ini baru 2 orang je masuk. Nikah Islam ramai Ustaz? Tak ramai juga. Ya. Ni waktu sekolah kot. Ya, sebab tu sekolah ni. Tu lah. Mungkin lah. Dia pun sebab rekod ni. Tak apa. Yang ni saya delete nanti. Edit. Kan bila kata bila Zoom diorang takut. Tu yang diorang tak join tu. Oh ya ke? Oh. Tapi Zoom dah okey sekarang. Itu yang sebelum ni kan. Bila dengar dia kata kalau Google Meet okey, kalau Zoom dia tak mau. Oh. Kak Zaid guna dua-dua. Form 5 dengan Form 5 guna Webex. Masih lagi guna Webex. Dengan Form 4, dia orang prefer Zoom. So far so good kan? So kita dah lagi 2 minit. Rasa mulalah juga kot. Kita mula je lah Kak Zaid. Ke tunggu? 1 minit lagi, 9:10. Okay. Okay. Nak mula ke? Mula je lah Kak Zaid. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada rakan-rakan yang sudi hadir bersama-sama untuk sesi perkongsian kita pada hari ini Digital Teaching and Learning with iPad bersama-sama saya Cikgu Nur Zakia binti Buang daripada MRSM Tunggal Fababa dan partner saya Cikgu Siti Nur Hamidah binti Azhi daripada SMK Payung Rumput Melaka. So selamat datang kami ucapkan pada cikgu-cikgu. Sebelum sesi berlangsung, izinkan saya berkongsilah beberapa maklumat. Yang pertama,
Sesi kita ni akan berlangsung selama 1 jam 30 minit termasuklah sesi soal jawab. Lebih kepada hands on aktiviti lah lepas ni. Sekiranya berlaku perkara di luar jangkaan, okay, kita akan tamatkan sesi dan berikan link yang baru. Mudah-mudahan rasanya tak ada apa-apa yang berlaku lah. So semasa jurulatih sedang bertutorial, peserta mohon mute. Okay, kita pun tak ramai, rasa boleh kontrol. Dan boleh ajukan soalan. InsyaAllah saya dan Cikgu Mida sendiri akan boleh animation. Okay, dan borang pautan kehadiran serta maklum balas kami akan kongsikan 15 minit sebelum tamat sesi dan akan ditutup 30 minit selepas tamat sesi. So sesi ini akan dirakamkan dan akan dikongsikan kemudian di dalam grup biologi kita lah. So sebelum kita mulakan, okay, so izinkan saya nak berkongsi hasil yang telah dibuat oleh Cikgu Mida dan saya sendiri. Okey, kita saksikan video yang pertama. Apakah daya yang menyebabkan aliran Nampak darah tak suara? sentiasa berlaku di dalam badan Dengar. manusia? Cikgu lain? Sinoatrium juga dikenali sebagai perentak jantung. Pengecutan jantung bermula apabila noda sinoatrium mencetuskan impas saraf yang tersebar ke seluruh atrium, menyebabkan kedua-dua atrium mengecut serentak. Pengecutan ini menyebabkan peningkatan tekanan darah di dalam atrium. Darah terdia oksigen daripada atrium kanan akan dipam masuk ke dalam ventrikel kanan melalui injap tricuspid, manakala darah beroksigen daripada atrium kiri dipam ke dalam ventrikel kiri melalui injap bicuspid. Impas yang dicetuskan oleh noda sinoatrium sampai ke nodus atrioventricle, tetapi ditahan seketika bagi memastikan semua darah dalam atrium dipam masuk ke dalam ventricle. Penghantaran impas melalui berkas his dan gentian berkinjir menyebabkan pengecutan kedua-dua ventricle. Pengecutan ini menyebabkan peningkatan tekanan darah di dalam ventricle. Darah terdia oksigen di dalam ventrikel kanan dipam ke peparu melalui arteri pulmonari, manakala darah beroksigen daripada ventrikel kiri dipam ke seluruh bahagian badan melalui aorta. Okay, okay, kita dah tengok satu video yang dihasilkan oleh Cikgu Mida yang menggunakan apps dalam iPad. Ni video yang kedua. The third line defense involved immune response by the lymphocyte. The lymphocyte that produce in the lymph node will produce antibodies. Actions of antibodies are specific. Each type of antibody can only combine with a certain type of antigen.
Zaid, korang tak masuk lagi Antigens are destroyed by the antibodies through several mechanisms. Let's Dah fix how start the ke? antigens are destroyed by the antibodies. So far dah start dah Kak Wan. Orang tak cukup masuk lagi, tak tunggu dulu Dah remind tak ada cikgu request untuk mula. So kita nak tunggu lagi. Alright. Ataupun kita tunjuk video dulu. Nanti baru kita akan start tutorial. Boleh Kak Wan? Okay, go on. Okay, alright. Okay, kita tunggu dulu tunjuk video. Nanti kita rakan-rakan yang lain. Just takut awal sikit kan. Sebab orang tengah baru nak dinner macam kalut sikit. Mungkinlah. Okay, another one, teacher. Yeah. Dekat grup Telegram yang ni pun ramai yang tak online lagi Oh. Antigens can also Tak apa, nanti kita destroy ulang the balik. antibodies through Sebab kita The antibody will combine with the antigens and cause the bacteria to be broken down and decompose. During opsonization, the antibodies will combine with the antigen and act as a marker. So, phagocytes will recognize the antigens and destroy them by phagocytosis. Phagocyte will ascend the pseudopodium and engulf the bacteria or the pathogen. The bacteria will then form a phagosome. The phagosome will combine with the lysosome. The lysosome will secrete out the lysozyme and digest the pathogen. The phagocyte then expel out the remaining digested pathogens out of the cells. And during neutralization, the antibodies will bind with the toxins produced by the bacteria and neutralize the toxins. When our body can fight a disease, we are said to be immune to that disease. Remember, good health is the best wealth. Okay. So kita tengok, okay, untuk makluman Cikgu Narinda dengan Cikgu Rabiatul Adawiyah,
just now yang masuk tadi adalah Puan Wan Nuraini. Okay, kita punya Apple coordinator daripada Apple sendirilah. So dia minta untuk kita hold dulu sebab partisipan tak ramai lah. Okay, sebab tujuan kami berkongsi ni supaya knowledge untuk gunakan iPad ni disebar luas lah. Supaya orang tahu, cikgu-cikgu tahu apa potential iPad ni untuk kita create bahan dalam PDPC kita. So saya harap Cikgu Narinda dengan Cikgu Rabiatul Adirai dengan Ustaz Syakul ada lagi tak? Dapat tunggu sebentar boleh ya? Boleh, tak ada masalah. Okay, thank you so Thank much. you. Cikgu Duduk orang pernah masuk tak kelas kita sebelum ni? Tak pernah, saya tak pernah. Oh, tak pernah. This is the first time lah. First time, yes. Oh, okay. Boleh tanya, cikgu ada iPad? Ada. Ada, okay. Yes. So, guna tak iPad tu sepenuhnya untuk buat bahan? Tak guna pun. Guna untuk main game je. Kami buat tadi memang sepenuhnya guna iPad. Satu apps dalam Keynote lah dalam. Okay. Dan Cikgu Rabiatul Adawi macam mana? Ya. Saya tak ada iPad tapi saya ada MacBook. Okay. Boleh ke kalau guna okay. MacBook? Boleh ke tak boleh. Sebenarnya apps tu ada juga dalam MacBook. Cuma kalau kita guna iPad ni lebih mudah lah untuk kita buat kerja. Oh gitu. Okay. Apps yang kita perlukan apa yang sekarang ni? Okay, kita akan guna untuk malam ni, kita akan guna Keynote. So kalau Cikgu Narinda, yes, Keynote. Please download lah, kita akan guna Keynote. Untuk malam esok, kita nak ajar macam mana nak edit hasil kita gunakan iMovie dengan GarageBand. Okay, interesting. Okay, good. Alright. Macam biologi, Cikgu Duduk belajar, Cikgu Narinda pun biologi juga kan? Betul dia. Okay, sebab saya rasa biologi memang banyak guna movie lah, video. Tapi sebelum ni terus terang saya sendiri banyak ambil daripada YouTube. So bila kita dapat create our own materials, kita lagi puas hati lah sebab kita boleh buat hasil kita sendiri. Correct. Betul. Dah. Kita ada lagi seorang yang baru masuk ni. Selamat datang Cikgu Haslinawati. So sementara menunggu mungkin ada cikgu-cikgu nak tanya ke yang kita boleh share sebelum kita tunggu kawan-kawan yang lain. Okay, selamat datang Cikgu Rozia. Okay, Cikgu Rozia. Selamat datang Cikgu. Ya. Cikgu daripada sekolah mana ya? Saya ke Rizia? Ya, betul. SMKA Melo. Kota Baru. Sorry Kota Baru. Baru boleh join. Tak apa, it's okay. Kita tadi dah tunjuk video tapi Tak apa. Kak Wan Nuraini, Puan Nuraini minta kita hold dululah sebab bagi peluang kawan-kawan yang lain masuk dulu. Bolehlah cikgu ajak kawan-kawan sekali satu sekolah ke sekolah lain yang dekat sana join sekali. Saya dah forward dah link. Dekat bio.
Cikgu tadi Narinda dalam grup kita ke? Dalam grup biologi tak? Ya, ada. Ada okey. Oh, Ilah, apa dalam grup kita kan. So boleh sama-sama create video kita sendirilah lepas ni. Kita boleh share-share. Ya, betul. Rasanya orang baru lepas makan kot dia. Kak Wan kata. Lagipun hari bekerja. Okey, selamat datang Cikgu Hidayah. Selamat datang juga cikgu yang pakai kod number ni So kita tayang baliklah kot video tadi. Boleh, Mida? boleh. Sementara menunggu ni video yang pertama. Apakah daya yang menyebabkan aliran darah sentiasa berlaku di dalam badan manusia? Fasilah. Sinoatrium juga dikenali sebagai perentak jantung. Pengecutan jantung bermula apabila noda sinoatrium mencetuskan impas saraf yang tersebar ke seluruh atrium, menyebabkan kedua-dua atrium mengecut serentak. Pengecutan ini menyebabkan peningkatan tekanan darah di dalam atrium. Darah terdia oksigen daripada atrium kanan akan dipam masuk ke dalam ventrikel kanan melalui injap tricuspid, manakala
darah beroksigen daripada atrium kiri dipam ke dalam ventrikel kiri melalui injap bikuspid. Impuls yang dicetuskan oleh noda sinoatrium sampai ke nodus atrioventrikel, tetapi ditahan seketika bagi memastikan semua darah dalam atrium dipam masuk ke dalam ventrikel. Penghantaran impuls melalui berkas his dan gentian berkinjil menyebabkan pengecutan kedua-dua ventrikel. Pengecutan ini menyebabkan peningkatan tekanan darah di dalam ventrikel. Darah terdia oksigen di dalam ventrikel kanan dipam ke peparu melalui arteri pulmonari, manakala darah beroksigen daripada ventrikel kiri dipam ke seluruh bahagian badan melalui aorta. Okey, dan sekali lagi ni video yang kedua. The third line defense involves immune response by the lymphocyte. The lymphocyte that produce in the lymph node will produce antibodies. Actions of antibodies are specific. Each type of antibody can only combine with a certain type of antigen. Antigens are destroyed by the antibodies through several mechanisms. Let's look how the antigens are destroyed by the antibodies through agglutination. Antigens can also be destroyed by the antibodies through lysis. The antibody will combine with the antigens and cause the bacteria to be broken down and decompose. During opsonization, the antibodies will combine with the antigen and act as a marker. So, phagocytes will recognize the antigens and destroy them by phagocytosis.
phagocyte will extend the pseudopodium and engulf the bacteria or the pathogen. The bacteria will then form a phagosome. The phagosome will combine with the lysosome. The lysosome will secrete out the lysozyme and digest the pathogen. The phagocyte then expel out the remaining digested pathogens out of the cells. During neutralization, the antibodies will bind with the toxins produced by the bacteria and neutralize the toxins. We are said to be immune to that disease. Remember, good health is the best wealth. Okay, kita dah ada 11 orang. Selamat datang Cikgu Hafizah. Selamat datang cikgu yang baru masuk Okay, kita mula sikit-sikit dululah intro. Apa yang kami buat tadi adalah 2 video. Saya create 1 video dan Cikgu Midah create 1 video. Di mana kami gunakan apps Keynote daripada apps free dalam iPad. Okay, so dengan apps ni sangat membantulah untuk kita create bahan kita sendiri. Kita animate, kita jadikan video dan kita boleh guna untuk sesi PDPC kita. Okay, jadi untuk hari ini kita akan berkongsi macam mana nak buat simple animation. Cikgu Midah akan start dengan drawing nanti, saya akan gunakan shape, dan untuk hari kedua besok adalah sambungan di mana kita akan berkongsi macam mana nak edit animation kita tadi menggunakan another apps dalam iPad iaitu iMovie dan GarageBand. So, terima kasih banyak-banyak. Walaupun kita tak ramai, cikgu-cikgu yang sudi meluangkan masa untuk bersama-sama sesi perkongsian ni lah. Okay. So, macam mana Cikgu Midah? Nak mula ke? Dah 9.40 kan? Saya rasa kita mula je lah. Okay. So, saya tukar dulu. Boleh cikgu-cikgu semua? Tukar kepada Midah. Dah ke Kak Zat? Dah. Okay. Okey cikgu, kita akan mula dengan gunakan apps Keynote. Okey, cikgu open Keynote. Okey, cikgu boleh nampak ya? Okey, kemudian kita pilih create presentation. Okey, saya ambil untuk permulaan ni kita pakai basic white sahaja. Okay, so kita ni kalau cikgu nak masukkan tajuk, contoh hari ni kita nak buat animasi denyutan jantung. Okay, so kita tambahkan, cikgu tekan butang plus kat bawah ni sebelah kiri. Okay, untuk cikgu tambahkan slide
kosong. Okay, bawah sekali ada blank. Okay, cikgu klik kat situ. Okay, kemudian ada appear slide kosong. Dekat atas sebelah kanan ada button play, ada button brush, ada button plus. Okay, kita pilih button plus. Okay, saya harap cikgu dah download gambar jantung yang saya share dekat Telegram petang tadi. Okay. Okay, yang ini. Okay, cikgu klik saja pada gambar. Okay, kita besarkan sikit. Okay, gambar ni ada dua Jadi kita akan pilih satu gambar dahulu. Jadi macam mana cikgu nak cropkan gambar ni. Okay, dah klik atas gambar, ada selected pada gambar tu, cikgu tekan brush. Okay. Pada image, cikgu klik edit mask. Okay, cikgu boleh cropkan. Okay, sebab kita nak lukis yang pertama dulu. Okay, done. Okay, kemudian cikgu move ke tengah sedikit. Okay, nak move ni sebenarnya mudah sebab dia ada ruler dia. Cikgu boleh nampak ruler dia kat atas dengan kiri. Okay, kemudian tekan semula pada brush. Okay, style. Cikgu turunkan opacity supaya cikgu mudah nak melukis. Kalau terang sangat gambar tu, maksudnya gambar yang original, kita susahlah nak tracing gambar tersebut. Okay, so done. Okay, kita pilih button plus semula. Okay, kat bawah ni ada drawing. Okay, untuk melukis biasanya saya pakai yang first ni lah. Okay, kita lukis. Okay, dan cikgu boleh pilih nak line nipis, sederhana ataupun tebal. Okay, kita pilih yang medium dan warna hitam. Okay, cikgu boleh start tracing. Okay, sebenarnya terpulang pada cikgu, kalau cikgu tak nak pakai drawing line ni colour hitam, cikgu nak pakai ikut warna yang ada dekat gambar asal pun boleh. Okay, cikgu make sure garisan dia tak ada yang disconnected dia mesti kena connected semua. Supaya nanti bila cikgu nak warnakan, warna tu tak, dia boleh masuklah dalam lukisan cikgu. Cikgu yang ada iPad boleh sama-sama dengan saya Okey, kita dah siap outlinekan lukisan kita. Okey, sekarang kita boleh warnakan. Okey, untuk warnakan cikgu boleh pilih nak solid colour ataupun cikgu nak buat ada sikit perbezaan pun boleh juga. Okey, untuk warna pilih yang ikon warna ni lah. Okey, kita tukar. Okey. Contoh saya nak warnakan yang warna biru. Okay. Cikgu tap saja. Okay, dia dah diwarnakan. Okay, another. Okay, nampak tak? Ni bila saya tap dia tak
tak nak masuk warna dia sebab ada satu garisan kalau cikgu perhatikan kat sini tak bersambung. Jadi kita kena pastikan garisan tu bersambung. Okey, baru kita boleh warnakan. Okey. Okay, so yang dalam ni saya pilih gelap sikit. Okey. Yang kita tukar warna lain yang lebih light. Okey, kemudian bahagian dalam. Okey, kalau cikgu nak macam ada sikit warna yang berbeza daripada merah tu. Okey, contohkan cikgu nak buat macam ada tone sikit, cikgu boleh highlight dululah. Boleh draw line supaya cikgu boleh warnakan yang sedikit berbeza. Juga lah konsep dengan yang tadi mula-mula saya buat, saya lukis dulu outline dia. Next, kita warnakan bahagian dalam. Okay, yang tak berapa terang ni. Cikgu pastikan garisan dia tak putus supaya bila cikgu warnakan, warna dia hanya pada yang bahagian cikgu nak warnakan sahaja. Okay, the rest tu kita colourkan merah sikit. Okay, cikgu tap sahaja untuk warnakan. Okay. Okey, ataupun kalau cikgu nak colour yang lebih terang pun boleh. Contoh yang ni kita nak warnakan terang. Cikgu nampak macam tak berapa clear, cikgu boleh guna warna yang lebih terang. Okey. Okey. Yang dalam tu pun kita boleh ubah warna yang terang sikit. Okey. Okey, jadi cikgu dah dapat satu struktur jantung yang pertama yang maksudnya yang pertama, lukisan pertama, kita akan hasilkan lukisan yang kedua supaya kita boleh jadikan dia animation. Okey, cikgu dah siap warnakan, cikgu tekan dulu. Sorry, ada satu lagi tertinggal ni. Tak diwarnakan. Okey. Jadi cikgu tekan done. Okey, cikgu dah siap satu lukisan. Okey, kita klik pada image asal. Yang belakang, kalau lukisan dia ada kotak 4 segi. Image asal tu dia hanya ada dot-dot kat tepi tu. Jadi kita delete gambar yang pertama, image asal. Okay, cikgu dah dapat lukisan jantung yang pertama. Okay, kemudian kita akan lukis jantung yang kedua. Okay, ni cikgu boleh alihkan ke tepi dulu. Okay, kita masukkan gambar yang kedua, yang tadi tu untuk jantung yang kedua. Okay. Okay, sama juga kita akan cropkan yang sebelah sini yang kita dah lukis. Okay, dan kita turunkan opacity supaya kita senang nak warnakan. Okay. Jadi cikgu ulang step yang sama untuk melukis tadi. Tekan button plus, drawing. Kita mula dengan outline dulu.
Okay, sama kita start drawing. Okey, dah siap outline, kita akan warnakan juga sama macam tadi. Okey, kita ambil, kita klik balik pada warna. Okey, kemudian warna yang sama macam tadilah. Okey. Okey. Dan dalam dia kita pilih sedikit gelap. Okey. Kemudian saya nak buat sikit outline kat sini. Okey, kemudian kita warnakan. Sorry. Okey. Okay, next. Okay. Next. Dalam. Sorry, pekat sikit. Okay, ada satu lagi tertinggal. Okay.
Okay, once cikgu dah habis, ni tadi kita ulang step yang tadi kita warnakan. Okay, sebenarnya pilihan warna tu terpulanglah pada cikgu kalau cikgu nak warna yang lebih pekat atau lebih cerah. Okay, klik done. Okay, cikgu sekarang ada 2 jantung, nanti kita akan adjust supaya dia sama saiz. Okay, kita akan delete dulu gambar asal. Okay, sekarang kita akan make sure sama saiz. Ni tak sama saiz. Okay, cikgu adjust supaya dia line pada tempat yang sama. Okay, kalau cikgu alihkan ni, cikgu nampak dia ada ruler dan cikgu dapat satu garisan yang tetap ni. Maksudnya dia ada line dekat tengah, dekat atas tu dia center. Okay, yang ni kita sama saizkan dulu. Okay, lebih kurang sama saiz dah, cikgu boleh check. Okay, kemudian cikgu keluarkan slide yang baru, cikgu tambah. Okay, cikgu kopikan yang ini ke slide yang baru. Okay, delete dulu. Okay, jadi yang ni pun cikgu sama juga, cikgu ubahkan sampai dia duduk sama tengah dengan gambar pertama. Macam mana cikgu nak tahu dia center? Sampai keluar garisan macam ni. Jadi ni dah center lah, dah sama macam gambar yang slide pertama. Okey, sekarang kita nak animate kan. Okey, ada masalah tak cikgu sampai sini? Semua cikgu okey? Ada tak yang tak clear? Saya rasa semua okey kot. Okay, kot. Okay, jadi kita akan animatekan. Okay, cikgu boleh buat lebih daripada 2 slide supaya dia punya repetition dia tu panjang sikit. Okay, jadi cikgu klik atas slide yang kedua dan satu jari hold, satu lagi cikgu klik atas slide yang ketiga. Okay, dia dah dua-dua jadi selected tu, cikgu copy. Okay, kemudian cikgu pastekan. Okay, jadi cikgu dapat repeated slide lah daripada yang pertama tadi. Okay, sekarang kita nak animatekan ataupun nak jadikan GIF cikgu punya jantung supaya nampak dia punya heartbeat. Okay, jadi dekat butang 3 ni, cikgu pilih export. Butang 3 tadi saya ulang balik, butang 3, cikgu pilih export. Okay, kemudian cikgu pilih animated GIF. Okay, dia akan keluar dia punya detail. Sebelum cikgu export, make sure cikgu pilih slide mana yang cikgu nak jadikan animated GIF. Okay, slide range ni kita ubahlah 2 sehingga 4. Okay, jadi Okay, cikgu pilih 2 sehingga 4. Okay, cikgu dah pilih slide. Okay, give option semula. Export. Okay, dan kalau cikgu nampak kat situ pun dah jadi cikgu punya denyutan jantung. Okay, share. Save lah dekat cikgu punya iPad ataupun cikgu nak terus share dalam Telegram dan sebagainya. Okay, contoh kita dah save. Okay, sekarang saya masukkan semula, kita tengok dia punya GIF tadi. Okay, ni yang cikgu buat tadi. Cikgu boleh check balik tadi dekat button plus ni, cikgu pergi dekat foto, video. Dia dah masuk dekat cikgu punya iPad. Okay, kita cuba play nampak dah jadi cikgu punya degupan jantung lah. Asalnya gambar statik sahaja. Dua gambar statik yang lebih kurang sama, cuma berbeza dari segi pengecutan atrium. Yang kedua tu ventricle-nya mengecut. Gambar pertama atrium mengecut, gambar kedua ventricle mengecut. Bila kita export sebagai animated GIF, dia dah jadi something new lah yang saya rasa lebih menarik dan nampak jelas pengecutan bahagian atrium dan pengecutan bahagian ventricle.
Okey. Itu saja untuk penghasilan animated GIF menggunakan drawing. Ada soalan tak cikgu? Ada apa-apa soalan tak cikgu lain? Ada nak tanya ke? Ataupun ada kemusykilan? Ada apa? Kalau tak ada, saya teruskan untuk animation yang kedua menggunakan shape. Okey, saya stop dulu Okay. So cikgu boleh sama-sama buat lah. Kalau dah saya buat dah, baru nampak kalau yang ada lah. Okay. Saya dah change. Change Okay. So now okay, saya pula akan berkongsi. Kali ini kita gunakan, kalau Cikgu Midah tadi, dia gunakan drawing, teknik melukis. Dan sebaiknya kalau Cikgu Rabiatul Adawiyah tadi ada tanya, boleh tak guna MacBook? Okay, kita advise guna iPad sebab iPad ni kita ada pensel. Okay, ni yang pensel saya pegang. Mudahlah untuk kita buat kerja. Kalau pakai MacBook ni bukan tak boleh, tapi untuk melukis tu agak susah lah. Okay, so saya akan berkongsi pula macam mana kita gunakan shape. Okay, so cara yang sama, buka Keynote dan kita buka satu slide yang barulah. Okay, untuk makluman cikgu-cikgu semua, kalau untuk buat video, sebenarnya template yang paling baik cikgu boleh adjust kat sini, dokumen setting. Okay, slide kita 16:9 ni. Okay, nisbah ni. Ini paling terbaiklah untuk kita buat video. Sebab dia punya gambar tu tadi akan dalam bentuk landscape lah. Kalau kita pilih bentuk lain, dia akan ada warna hitam kat tepi video kita nanti. Okay, itu saya nak tunjuk sajalah. So now kita buat gunakan shape. Saya mulakan dengan slide yang baru. Okay. First kita ambil dulu gambar yang saya dah share terlebih dahulu dalam grup Telegram. Okay, dan gambar ni sebenarnya daripada buku teks. Okay. Kenapa kita perlu animate? Sebab gambar yang ada dalam buku teks tu adalah gambar dalam bentuk statik. So kalau kita cikgu, kita dah banyak kali ajar, tak ada masalah untuk kita faham. Tapi kalau student, dia ada masalah untuk faham macam mana proses tu berlaku. So kita tolong tukarkan gambar daripada bentuk statik tu kepada bentuk animasi supaya pelajar kita boleh visualize. So first kita dah letakkan gambar, kita tekan brush, image tadi kita edit mask dulu, kita potong dulu bahagian yang kita tak nak. Okay, kita potong. Dan saya besarkan. Okay, dan kita tekan brush lagi. So, kalau cikgu yang tak tahu brush ni di atas ni, ini untuk kita edit. Okay, hasil kerja kita. So kita tekan brush, kita tekan, gambar tadi kita tekan brush, kita tukarkan dia punya opacity. Okay, kejelasan dia. Sebab konsep yang kita guna adalah konsep menekap. Okay, so saya akan tunjukkan cara untuk buat dia punya antibody dulu. Okay, sebab antibody dia banyak. So caranya adalah kita tekan tambah, tanda tambah di sini. Okay, kita gunakan shape bulat. Okay, pergi ke basic. Okay, saya pilih bulat. Okay, bulat. Cikgu nak buat besar dulu pun tak apa. Okay, bulat ni. Okay, and then copy. Okay, saya delete dulu ini. Okay, saya copy dan saya paste. Okay, bulat yang kedua.
Tapi kali ni kita tukarkan warnanya kepada warna putih. Okay, warna yang bulatan kedua, warna putih. Kita letakkan di tengah-tengah. Okay, dan kita adjust supaya kita dapat shape semicircle. Okay, sebab kita nak buatkan bentuk okay. Tukarkan this one. Okay, sebentar bulatan yang hitam. Saya tukarkan constant portion ni untuk dia tak nak dia berubah kepada bentuk lonjong. Okay, kita nak kekal dia bulat. Okay, jadi yang dalam pun sama. Kita constant portion. Okay, kita adjustkan. Okay, so kita ada dapat dua bulatan di sini. Okay, and then kita pergi balik tanda tambah lagi untuk kita ambil warna shape empat segi. Okay, so kita ada dapat bentuk macam ni. Okay, and then cikgu tekan kat mana-mana bahagian slide kita, tekan select all. Once select all, cikgu pergi lagi kepada brush. Cikgu pergi pada arrange, okay, this one arrange, dan cikgu tekan simbol yang ni. Okay. So bila saya tekan simbol yang ni, so kita dah dapat semicircle. Okay, dah tak bentuk macam, cuba kita tengok tadi gambar, okay, gambar apa? Sorry, it's not this one. Okay, so ini gambar yang asal tadi. So kita nak nampak bentuk antibody tu, dia ada bentuk semicircle, dia ada bentuk palang dan juga this one. Okay, so saya pergi balik. Okay, so saya pergi ke tanda tambah, pergi kepada shape, ambil tanda garisan lurus. Okay, letakkan di tengah. Okay, cikgu pergi balik ke brush untuk adjustkan ketebalan line kita. So kita tebalkan. Dia boleh sama dengan size antibody. Okay, so kita ada garisan tegak. So mungkin tak sama, kita boleh tambahkan lagi ketebalan. Okay, and then okay, tanda atas dia tu Okay, so atas. Okay, alright. Adjustkan. Okay. So cikgu ambil supaya ketebalan dia sama. Okay. Okay, kenapa cikgu saya buat dalam satu slide kosong? Sebab kita senang nak select all. So tekan mana-mana bahagian pada slide kita. Kita select all. So kita dah ada gambar antibody kita and then kita group. Kalau cikgu buat dekat dalam bawah dia tu ada overlay dengan gambar lain, so gambar yang kedua tadi pun akan grouping sekali. So kita tak nak. Okay, so kita dah ada antibody, so kita letak kat tepi. Kita ambil balik gambar yang saya dah share tadi. Okay. Saya laju sangat ke? So far okay kot, tak ada yang. Okay, so saya teruskan Okay, kita pergi kepada brush untuk gambar yang kita nak animate. Okay, kita pergi kepada image, edit mask dan kita potong, kita crop. Done. Okay.
Kita dah ada gambar yang kita nak cuba buat tadi, animate. Okay, and then kita gambar yang sama tadi, kita adjust opacity-nya. Okay. So kita ada antibody kita yang kita letak kat mana kita nak letak. So kita boleh ikut size dia lah. Okay, sorry. Gambar ni kita letak dekat belakang dan kita lock. Okay, kita lock dulu So gambar ni. So ni gambar antibody. Okay, kita dah dapat gambar antibody kita. So cikgu boleh adjust lah kalau kita nak ikut size yang sama. Okay. So kita ada satu. So cikgu boleh select, copy dan cikgu boleh paste. Dua. Paste. Tiga. Paste. Okay, letak sini dulu. Paste. So cikgu dah ada antibody. Okay. So sekarang kita nak rotate. Yang kedudukan 3 di atas ni betul ikut gambar kita. Okay, tapi yang bawah ni, okay, rotation dia lain. Okay, apa yang cikgu boleh buat? Pada gambar yang kita, antibody kita tadi, cikgu pegang guna satu jari dekat tengah gambar. Satu jari lagi kita letak dekat tepi untuk kita rotate. Okay, this one kita guna jari. So jari kiri dan jari kanan. So kita dah rotate. Okay. So buat benda yang sama. Satu jari dekat tengah gambar. Satu jari lagi untuk kita pusing. Oh, sorry. Boleh letak sini lah. Okay. Cikgu guna jari cikgu untuk dia rotated. Okay. Okay. Rasanya kalau tak guna jari pun kita boleh guna this one pergi ke brush. Cikgu boleh, kat sini tak boleh sebab saya pakai grouping. Okay, tak boleh. Okay. So far setakat ni boleh follow ya? Rasanya okey kot, tak ada yang... Boleh? Okay. Then kita buat bacterium pula. Bacterium pergi ke tanda plus. Pergi ke tanda shape. Kita ambil oval. Kita ambil bulat ni tadi. Okay, tapi kita tarik. Tarik ikut yang saiz kita nak lah. Okay. Cikgu boleh ubah warna ikut gambar dalam buku kita ni. So, pergi ke brush, pergi ke style. Okay, style. Okay, cikgu boleh pergi ke fill. Sekarang fill kita hitam. Okay, kalau ikutkan buku teks tu dia warna hijau kuning. So, kita pergi ke gradient. Okay, warna. Color ni satu tone lah. Kalau gradient ni ada 2 tone. So, cikgu boleh adjust color kat sini. So, cikgu boleh pilih satu warna hijau. Dan mungkin bawah dia cikgu boleh warna kuning. So, hampir sama lah. Okay. And then, kalau nak nampakkan lining, membrane, bakteria tu, kita pergi brush, kita letak border. Okay, kita tambahkan border. So, kita nampaklah yang bakteria tu ada border. Okay. So, now, kita alihkan sikit dulu. Pada bakteria ni,
Yang kuning tu represent the antigen. So kita gunakan bulat. Okay, pergi balik tambah, tanda tambah. Cikgu pilih bulat. Okay, dan brush. Okay, now fill kita adalah warna kuning. So cikgu ambil warna kuning lah. Okay, saya letak border supaya dia nampak besar sikit border dia. Okay. So cikgu pergi kod dekat sini. Okay. Kita boleh ikut. Okay, so kita ada satu. And then kita copy lah. Tekan pada yang bulat. Tekan copy. And then kita tekan paste. Okay, kita ada 2. Paste lagi. Kita ada 3. Paste. 4. Paste. Paste. 6. 7. Paste. 8. Okay. So untuk gambar yang belakang ni yang kita copy tadi, okay, kita unlock kan. Okay. Dan gambar bakteria ni tadi, cikgu bolehlah buat kalau nak dia dekat belakang, maksudnya cikgu kena letak dia dekat arrange, maksudnya bahagian dekat belakang. So kita akan nampak yang bakteria tu di belakang macam tu lah. Okay. Untuk selamat, okay. So sekarang ni kita dah ada all the antibody connected, attached dengan antigen pada bakteria which is our pathogen. Okay. Cikgu boleh adjust balik lah kalau dia besar sangat ke, okay, kecil dan sebagainya. Okay. Allah. Sekejap ya. Okay. Okay. Next, kita deletekan gambar yang asal. So kita dapatlah gambar bakteria kita. Right? So kalau ikutkan kat sini, kalau gambar daripada buku teks tu dia labelkan outline dia kan. So kat sini sebenarnya cikgu boleh labelkan terus pada shape kita. Okay, bacterium. Contohnya. So saya ubah warna supaya dia nampak lebih jelas. Okay. Right? Okay. Untuk animasi kali ni, okay, this one, saya gunakan magic move. Okay, magic move. So, pergi pada slide di sebelah kiri. Okay. Cikgu tekan pada slide, okay, dia akan keluar all the, this one lah. Okay. Jadi, cikgu tekan pada transition. Okay, cikgu pergi pada add transition. Okay. Kita pilih magic move. Okay, so this one is magic move. Tekan magic move. Okay. Dan, tekan dan dia akan tanya duplicating the slide. Okay, kita nak duplicate ke tidak. So kita tekan duplicate. So dia akan ada 2 slide. Okay, ni slide pertama, ni slide kedua. So kita nak yang slide kedua ni, okay. So this one, okay, maksudnya yang antigen dengan antibody ni dia bergerak ke tepi. So kita kena adjust lah. Kita kena adjust. Kalau ikutkan buku teks kita adjust, tarik dulu tepi. Sama macam tadi, cikgu rotatekan dia. Okay.
Sebab antigen ni akan attach pada antibody kan. Dan menyebabkan bakteria tadi pecah. So kita adjustkan like this. Okay, susun sebelah sini pula. Okay. So kita tengok pergerakan dia, kita cuba tengok play. Tekan play kat atas ni. Tengok apa jadi Okay, so dia dah bergerak macam tu. Right? So kita gunakan magic bow. Okay. So kalau kita tahu konsep lysis, okay, antigen akan attach, antibody tadi akan attach pada antigen dan kemudiannya sel membran pada bakteria ni tadi akan dissolve dan kemudian dia akan decompose. So untuk bahagian ni saya buat animation. So kita pergi kepada animate. Okay, nak tunjuk dia macam light burst. So saya pilih add action dulu. Okay, this one. Okay, kita letak add action. Okay, saya pilih pulse. Okay, pulse tu maksudnya dia dah nak meletup lah. Okay. And then tambahkan, Okay, pergi kat building arts. Kita ambil confetti. Okay, confetti ni maksudnya patut dia pecah. Okay, right? Okay. Done. Jadi kita play daripada atas. Kita tekan play. Okay. Okay. Right. So, okay, ini adalah lysis lah. Okay, so sekarang kita boleh buat jadikan dia animated GIF sama macam Cikgu Mida buat. Caranya adalah tekan 3 button ni untuk kita export. Tekan export. Okay, and then tekan, saya tunjuk semula. So tekan button 3. Tekan export. Tekan animated GIF. Okay, slide range kita pilih slide nombor 2 hingga slide nombor 3. Okay, dan okay, saya pilih SL. Okay, dan kita try to export. Okay, kita tekan share, save image. So, cikgu nak tengok macam mana image cikgu tu tersimpan. Cikgu pergi kepada gallery. So, this one gallery. Okay. Okay, kita ada banyak folder kan. Cikgu pilih kepada this one, animated. Animated ni. Okay, animated. Okay, ni yang kita dah buat tadi. Okay. Okay. So, kita boleh masukkan dalam slide kita lah sebagai satu cara macam mana antibody ni react. Okay. Okay. So, setakat Cikgu ada soalan nak tanya? Okay, thank you Cikgu Rabiatul.
Okay, so maksudnya hari ni kita belajar dua cara lah. Satu, macam mana nak buat guna drawing. Satu lagi untuk guna shape. Okay, so cikgu boleh cubalah. Macam dalam video saya banyak guna shape, dalam video cikgu Nida banyak guna drawing. Okay, so boleh kita teruskan tak? Ada sekejap. Sekejap. Saya nak berkongsi lah juga cikgu-cikgu yang ada malam ni. Cikgu-cikgu sebenarnya walaupun tak ada iPad, tak ada MacBook, cikgu boleh jadi join Apple Teacher Learning Center. It's free. Cikgu cuma perlu register menggunakan email address. Okay. Kita masukkan Apple ID ni is a email address. Okay, dan cikgu boleh dapatkan banyak info daripada sana lah. Okay. Dan cikgu boleh cuba untuk jawab soalan dan dapatkan Apple Teacher Badge. Okay, Apple Teacher. So once cikgu layak, cikgu akan di-recognize as a Apple Teacher lah. Okay. So untuk malam ni juga saya nak berkongsi borang pautan maklum balas dan kehadiran lah. So saya tak boleh janjikan tapi rasanya kita ada sijil kot. Kita akan cuba untuk bagi sijil kemudian. Okay, so mohon cikgu-cikgu isikan borang kehadiran dan maklum balas ini. Boleh drop dekat chat juga kalau nak tanya, tak nak buka audio boleh klik dekat chat room kita. So cikgu macam mana? Ada yang nak berkongsi pandangan? Apa pandangan cikgu tentang lesson kita hari ini? Agak-agak boleh buat tak? Ada respon cikgu? Ataupun cikgu boleh drop komen dekat chat room Kami mengharapkanlah kita nak challenge cikgu-cikgu yang ada dalam biology everyone can create untuk cuba buat satu animasi yang berkaitan dengan apa yang kita dah belajar hari ni, iaitu sama ada cikgu boleh drawing ataupun cikgu boleh guna shape dan animate. So why not cikgu-cikgu buat dan kongsilah dekat dalam grup kita. Kak Zack ada request tu, ulang cara animatekan antibody. Oh, antibody. Macam mana nak buat antibody ke macam mana? Tak, nak animatekan antibody. Nak animatekan antibody. Antibody daripada awal ke? Oh, okay. So nak animatekan antibody. Okay, sorry. Okay. Kat mana tadi ya? Okay, this one. So, okay, saya delete dulu. This one delete. Transition, delete. Okay. So saya harap cikgu-cikgu boleh faham tadi yang macam mana nak lukis bakteria. Nak lukis bakteria. Okay, nak lukis bulat dan juga antibody. So sekarang macam mana kita nak animatekan dia. Okay. Tekan kepada slide yang dekat thumbnail belah kiri ni. Tekan sekali, touch pada slide. So dia akan keluar all the benda ni lah, ruler ni. Okay. Cikgu pilih transition. Okay, transition. Tekan transition. Okay. And then tekan add transition. So add transition. Cikgu pilih this one, magic move. Magic move. Okay.
dan tekan done. So bila cikgu tekan done, dia akan keluar arahan ni lah. So cikgu tekan duplicate. So kita akan ada 2 slide yang sama lah kat sini. Okay. So slide yang kedua, kita nak dia bergerak daripada berbeza dengan slide yang pertama. So slide pertama kita tak usik. So kita pergi slide yang kedua. So kita pergi ke slide yang kedua. Okay, sekarang ni saya dekat slide yang kedua. Cikgu alihkan antigen ni tadi bersama-sama dengan antibody. Ke mana kita nak gerakkan dia. So kena buat satu-satu lah. Okay. Gerakkan dia. Slide pertama kita tak usik. Kita usik slide kedua saja. So gerakkan. Okay. So, kita ada satu side kat sana. Kita gerak pula kat sebelah sini. Sebab antigen tu akan attach dengan antibody yang ada tu. Okay. Sorry ya. Okay. Sekarang cikgu tengok, ni slide saya yang pertama. Ni slide saya yang kedua. So kita dah nampak kat situ dia bergerak kan. Okay. So bila kita play, okay, dia akan terus bergerak. Macam tu. Okay. Baru kita animatekan bakteria tu pula. Sebab lepas antigen tu attach dengan antibody, barulah bakteria ni akan dia dissolve and then dia decompose. Jadi cara kita nak tunjuk dia dissolve dan decompose, kita tekan pada bakteria, kita tekan kepada animate. Okay, ada 3 ni. Pilih kepada add action, pilih kepada pause. Okay, pause tu dia macam nak explode kan. And then cikgu keluar. Okay, dan okay, pergi balik animate tadi. Untuk add build out ni, tekan add build out. Cikgu pilih confetti. Okay, untuk nampakkan dia pecah. Okay, so done. Jadi kita play daripada awal. Kita play daripada awal, kita akan nampak pergerakan antigen dan antibody. Bakteria tu dia akan pause dulu, baru dia akan burst. Okay. Okay. Dapat tak? Cikgu, sorry cikgu 428 276. Tak ada nama kat sini. Harap membantu ya. Ulang siar daripada Cikgu Zakiah tadi. Mungkin cikgu boleh drop respon. Okay. Okay, good. Okay. Okay. So untuk yang ni lah. So kalau cikgu tengok yang saya share sebelum ni tadi. Okay. Kita play sikit. Mida boleh? Boleh. Okay. Saya nak challenge lah cikgu yang ada dalam ni. So kalau kita tengok ada banyak macam mana kita nak lajukan ni. Okay. Sebab dia ada pergerakan yang lain. Alamak, tak boleh nak tunjuk lajukan. So kita boleh cuba untuk animatekan yang agglutination. Kita boleh juga untuk yang neutralization. Okay, semuanya gunakan chip. Okay. Cikgu yang tanya tadi daripada mana ya? Sebab tak ada nama kan? The lymphocyte that produce in the lymph node will produce antibodies.
Saya akan share juga video ni nanti. Okay. Daripada Cikgu Sabah. Win. So boleh gunalah kot kalau rasa membantu, boleh gunakan video ni tadi untuk dalam kelas nanti. Cikgu Mida pun akan share kan Cikgu Mida kan? Ya. Cikgu Win ni yang rasanya familiar kot dalam grup CBM kan? Okay. So saya challenge lah kalau boleh cikgu try buat yang mekanisme yang lain macam agglutination, neutralization, dan kita share sama-sama dekat dalam group. Okay, ini agglutination. Gambar semua kita ambil daripada buku teks sendiri. Okay, dan kita animate lah. Okay. Rasanya ada lagi tak soalan lain ke ataupun apa-apa saja yang berkaitan dengan apa yang kita buat hari ni lah. Mungkin ada. Terima kasih Ustaz Syakir. Okay, Ustaz Syakir. So kalau tak ada saya nak share link tadi semula, boleh? Boleh. Waalaikumsalam. Okay. So yang animation tu insyaAllah kita akan share kemudian. Okay. Ni untuk maklum malas dan kehadiran. Minta tolong Cikgu isi. So kita akan cuba untuk sediakan sijil. Dan cikgu-cikgu siapa yang belum menyertai lah boleh masuk grup. Kita ada grup, 3 grup Telegram yang berkaitan dengan Apple lah. Biology, Everyone Can Create ni khas untuk cikgu-cikgu bio. So Mara Apple Teacher ni untuk cikgu-cikgu Mara, tapi cikgu MOE pun boleh join. Dan grup kita yang paling besar dan aktif lah Apple Teacher Community. Okay. Kalau tadi Cikgu Zack challenge untuk shape, animation shape untuk lain-lain punya method yang pertahanan tu. Kalau untuk drawing mungkin cikgu boleh challenge yourself lukis ni chapter lain lah, chapter pergerakan yang kita luruskan dan bengkokkan tangan, lengan kita tu. Yang tu cikgu boleh guna teknik drawing. Sebab luruskan dengan bengkokkan tangan. Mungkin boleh pilih tajuk tu untuk cikgu praktis dan juga challenge untuk melukis dan animate kan. Konsep dia sama macam saya buat degupan jantung tadi. Okay. So, terima kasih rasanya. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, terima kasih banyak-banyak kerana cikgu sudi bersama-sama kami. Jangan lupa esok kita ada siri yang kedua, macam mana kita ambil yang animation kita tadi dan kita compile dalam bentuk video dan masukkan audio. Dan kita akan menghasilkan satu video lah untuk digunakan dalam PDPC kita, atau cikgu mungkin boleh share dekat dalam YouTube channel cikgu nanti. So Mida, ada apa-apa nak cakap lagi? Itu sajalah untuk malam ni. Terima kasih semua sudi sama-sama dengan kami berdua untuk sharing session pada malam ni. Jumpa lagi malam besok. Okay, thank you. Okay, see you. Bye. Bye, good night. Okay, Assalamualaikum and selamat malam semua. Saya stop record ni Kak Zack. Boleh. Kak pun boleh stop.